Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, Alhamdulillah pada malam ini dapat kita bersama-sama sekali lagi bersiaran di TV Haluan. Kali ini kita akan berbicara tentang suatu tajuk yang sangat istimewa. Kita akan bersama kita pada hari ini dua orang panelis yang akan bersama-sama dengan saya di dalam forum yang bertajuk Syria di Hati Kita. Dan juga pada malam ini kita akan melakukan pelancaran kempen benang kasih untuk Syria, anjuran haluan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, program pada malam ini adalah bertujuan untuk membangkitkan semula semangat ataupun ingatan kita kepada saudara se-Islam, saudara-saudara kita yang terjejas, yang mengalami musibah di negara Syria. Pada hari ini, kalau ikutkan sudah hampir 11 tahun mereka berada di dalam keadaan musibah di negara mereka sendiri, dan Alhamdulillah kita bersama-sama dengan saya kita akan mendengar kongsian daripada seorang yang sangat berpengalaman dalam misi bantuan ke luar negara, utamanya melibatkan bantuan ke Syria yang baru saja dilaksanakan pada tahun lepas oleh Haluan, insyaAllah. Dan InsyaAllah kita akan juga melihat apa yang Haluan akan adakan pada kali ini untuk kita meneruskan kempen bantuan misi luar negara ini kepada saudara-saudara kita yang terjejas yang berada di Syria, insyaAllah. Jadi dengan ini saya ingin memperkenalkan tuan-tuan dan puan-puan kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Encik Muhammad Jamil Muda. Beliau merupakan setiausaha Biro Misi Kemanusiaan dan beliau telah menyertai pelbagai misi bantuan luar negara sejak tahun 2004 lagi, iaitu kalau kita ingat tsunami yang berlaku di Aceh sehinggalah kini. Dan yang terkini beliau telah menyertai misi menghantar bantuan ke Syria pada awal tahun 2021. Dan pertama dengan kita juga adalah panel yang kedua, Dr. Nusaibah Ma'inah binti Muhammad Azmi. Beliau merupakan anak jati Selangor. Beliau merupakan ketua unit Biro Misi Kemanusiaan Haluan Inta. Merupakan seorang aktivis haluan sejak zaman haluan siswa lagi. Pernah bagi aktif bersama haluan melalui Biro Haluan Palestin semenjak tahun 2012, dan kini beliau mengetuai projek kemanusiaan Haluan Inta Aid for Syrian Refugees di Malaysia sejak tahun 2019 hingga kini. Dan beliau juga telah terlibat dalam memberi bantuan sejuta barakah Ramadan dan bantuan sara hidup untuk Syrian refugees di Malaysia. Jadi saya mengalu-alukan dan persilakan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Assalamualaikum Cik Jamil dan Dr. Nusaibah. Assalamualaikum. Baik. Kalau seperti yang kita sedia maklumlah Cik Jamil, kita berada di dalam suatu suasana yang kita sendiri di Malaysia ini baru sahaja pulih daripada satu bencana banjir yang sangat teruk lah berbanding yang kita lalui di negara kita ini. Tapi kita tidak langsung melupakan lah saudara-saudara kita yang berada di Syria, yang berasal daripada Syria, yang kini berada sebagai pelarian di Turki, Jordan dan Lebanon. Sejak 2012 mereka telah keluar dari negara mereka. Yang terkini pada November 2021 yang lalu, Haluan sendiri telah berjaya menyiapkan sebuah telaga air di kamp pelarian di Dar Al-Karam di Perkampungan Sandra Akhtarin City di timur Aleppo, Syria, yang terdiri daripada 293 buah keluarga. Haluan juga turut menyantuni sebahagian mereka yang berada di Malaysia. Walaupun kita berada dalam keadaan yang baru keluar daripada bencana banjir yang teruk, kita masih lagi melaksanakan kempen ini ataupun bantuan kepada saudara-saudara kita. Jadi Cik Jamil yang baru saja menyertai kempen ataupun misi kemanusiaan One for Syria pada tahun 2021, awal tahun lepas, dan bagaimana perkembangan mereka yang berada di Syria berdasarkan pengalaman Encik Jamil sendiri. Mungkin boleh kongsikan dan bagi sikit gambaran kepada kita. Dan saya rasa Januari tahun lepas pun juga merupakan waktu musim sejuk kot bagi mereka. Jadi mungkin
boleh dikongsikan kepada para pendengar yang bersama kita pada hari ini, insya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator, ahli panel yang kedua Dr. Nusaibah, pendengar-pendengar sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita insya-Allah akan membincangkan satu topik yang kita kira satu perkara ataupun musibah yang tidak kunjung seolah-olah seperti tidak ada penghujungnya. Kalau kita baru-baru ni di Malaysia menghadapi fenomena bencana banjir, alhamdulillah seluruh rakyat Malaysia termasuk haluan juga telah sama-sama bertungkul lumus membantu, dan kita dapati lebih kurang masuk minggu ketiga hampir semua penduduk telah kembali kepada kehidupan yang hampir normal. Kalau tidak normal 1% pun kita boleh kata 80% dah normal. Even malah kanak-kanak pelajar-pelajar pun telah dapat pergi ke sekolah dalam keadaan kita kira walaupun sebelumnya mereka hampir total loss isi rumah, pakaian, perabot. Tetapi senario ini tidak berlaku di kem-kem pelarian, utamanya dalam kes ataupun dalam senario kem pelarian Syria. Setelah 11 tahun, sebagaimana moderator sebut yang sekejap tadi, hampir lebih kurang 5.5 juta pelari yang berada di sekitar sempadan Syria. Yang paling ramai ialah di Turki dan di Lebanon. Jadi kalau yang terakhir saya pergi ialah pada setahun yang lalu, Januari 2021. Pada masa itu adalah musim sejuk, yang mana saya lalui ribut salji. Saya lalui pada hari yang tidak ribut salji itu juga kita lalui hujan yang hujan pada musim dingin. Cuba bayangkan. Dan keadaan mereka ialah kalau kita di Malaysia ni apabila habis saja, sebaik saja kita bersihkan rumah, kita bersihkan lumpur, penduduk dah boleh masuk rumah. Tetapi apa yang berlaku di Syria, mereka setelah 11 tahun mereka masih tinggal dalam kemah. Kemah tu hanya diperbuat daripada material atau bahan yang dibuat dari yang kita panggil tarpaulin ataupun canvas yang nipis. Yang canvas tu sendiri jangka hayat dia antara 6 bulan hingga setahun. Jadi cuba bayangkan dalam keadaan musim sejuk, berlantaikan tanah, tanpa bahan api, tanpa makanan, tanpa peralatan yang cukup untuk memastikan mereka dapat hidup atau menempuh kehidupan, survival dalam musim sejuk. Jadi saban tahun perkara ini berulang. Setiap tahun perkara ini menjadi masalah yang memerlukan bantuan. Setiap tahun keadaan ini perlukan penyelesaian. Penyelesaian daripada kita, maksudnya memerlukan bantuan daripada kita yang di luar sana. Kalau kita tidak membantu mereka, cuba bayangkan bagaimanakah mereka boleh meneruskan kehidupan ini. Sebab tu kalau kata contoh yang kita ambil mudah, contoh yang saya sebut tadi, kalau di Malaysia ni kita akan cepat-cepat bantu supaya mangsa banjir cepat pulih dan mereka kembali hidup normal. Tetapi dengan senario yang berlaku di Syria, setiap tahun kita bantu, mereka masih lagi hidup dalam kemah. Jadi kehidupan dalam kemah memerlukan kemah itu diganti. Kehidupan dalam kemah yang berlantaikan tanah itu memerlukan mereka alas untuk tidur. Dan kehidupan dalam kemah itu memerlukan kita menghantar mereka bahan api untuk memanaskan badan. Jadi kalau ditanya bagaimanakah perubahan dan bagaimana keadaan semasa saya pergi, berbanding dengan hari ini, saya boleh kata satu keputusan, satu jawapan secara umum, kehidupan mereka masih lagi sama dan masih perlukan bantuan dari kita. Itu mungkin menjawab persoalan peringkat awal. Alhamdulillah. Jadi gitulah kita bayangkan bagaimana Encik Yamil telah buat bandingan kan. Maknanya yang situasi kita di Malaysia yang mengalami bencana banjir baru-baru ini dengan mereka yang berada di Syria yang telah menjadi pelarian keluar daripada negara masing-masingnya, masih lagi telah menjadi
ibaratnya mereka masih tidak dapat kembali pada normal. Dan inilah yang kita rasakan patutlah kita terus adakan lagi kan. Kita kena terus adakan lagi sehinggalah kita dapat mencari penyelesaian tuntas bagi mereka saudara-saudara kita dari Suria ini, insya-Allah. Jadi dengan itu kita difahamkan Biro Hal Wanita telah mengambil inisiatif yang agak unik, maknanya dengan merancang satu kempen solidariti wanita-wanita di Malaysia ini kepada saudara-saudara kita di Syria. Mungkin kita boleh dengar sedikit daripada Dr. Nusaibah tentang apa kempen yang kita lakukan, Hala lakukan, dan apa yang bagaimana tercetusnya idea untuk melaksanakan kempen sebegini. Silakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang dikasihi Tuan Moderator, yang dihormati Tuan Muhammad Jamil bin Muda. Jadi insyaAllah pada hari ini saya berceritalah sikit tentang projek macam mana Hal Wanita Malaysia ni dapat menghasilkan projek Mafla sebagai tanda kasih sayang kita, peduli kita untuk masyarakat kita di Syria. Sebenarnya Hal Wanita telah memulakan inisiatif ni pada tahun 2019 dan dia dimulakan oleh Puan Mariani di Pahang. Hal Wanita Pahang yang memulakan inisiatif ini. Dan mereka telah berusaha mengait bermula dengan usaha persendirian. Maksudnya Puan Mariani ni dia mula-mula dia start nak mengait ni, dia nak beli mafla untuk anak dia. Bila dia nak beli mafla untuk anak dia, dia rasa macam kos beli mafla tu terlalu tinggi. Dan dia kata dia mampu mengait mafla yang sama dengan kualiti yang sama, malah lebih cantik, banyak lebih cantik. Jadi daripada itu dia memulakan kerja mengait mafla ini dengan skala kecil pada tahun 2019. Dan seterusnya pada tahun 2021 projek ini menjadi projek yang mendapat perhatian dan berkembang menjadi projek nasional apabila seperti yang Tuan Jamil sebut sebentar tadi, Halwan telah menghantar bantuan mafla tu kepada mereka dan masa bila kita hantar tu mafla tu tak cukup. Jadi ni bila kita sebagai ibu, sebagai masyarakat yang membantu hantar mafla ni, kita rasa begitu sedih kita hantar bantuan, kuantiti yang kita bagi tu terlalu kecil, terlalu sedikit. Jadi Puan Mariani ni bersama sahabat dia Zaitun Nawi ni telah menggerakkan projek mafla ni dengan tujuan untuk memberi peluang kepada rakyat Malaysia memberi sumbangan dalam pelbagai bentuk. Bukan sahaja mereka ni boleh memberi sumbangan duit dalam mengait ni, tapi mereka lebih kepada memberi sumbangan mengait. Sumbangan mengait sebagai sukarelawan, tak perlu duit. Dan ada yang membantu dari segi sumber dana untuk projek ni berjalan. Selain daripada tu, sebagai penerusan jalinan hubungan kemanusiaan dan meningkat kefahaman Islam yang syumul. Maksudnya dia mengumpulkan sebanyak 93 relawan dan daripada 93 itu mereka bersama-sama bekerjasama untuk menjayakan projek Mafla ini dengan bermodalkan hanya 20,000 pada permulaannya. Jadi kita nampaknya mereka ni kebanyakannya veteran lah. Kita panggil opah-opah dah lah umurnya. Apa orang kata veteran Hal Wanita ni. Dan mereka bekerjasama menghasilkan mafla yang cukup berkualiti dengan bantuan relawan dari pelbagai latar belakang. Ada yang suri rumah, ada yang doktor, ada yang ni. Dan mereka ini mempunyai minat mengait yang tinggi dan mereka mengubah daripada minat mengait itu ataupun hobi mengait itu satu yang istimewa bagi saya, bagi mereka mengubah daripada hobi mengait itu menjadi amal soleh. Di mana daripada mengait tu diubah menjadi amal, di mana mereka dapat menyumbang sangat banyak mafla untuk membantu bantuan musim sejuk di Syria. Dan sekarang ini kita telah berjaya menghasilkan sebanyak 1,000 mafla untuk dihantar sebagai bantuan di berbagai tempat yang mengalami musim sejuk dan fokus kita ialah Syria.
Jadi macam saya sebut tadi, ada 92 orang pengait di seluruh Malaysia, 25 daripada mereka adalah ahli hal wanita, 67 adalah relawan. Jadi kita sangat terbukalah kepada rakyat Malaysia yang pandai mengait jika ingin bersama dengan kita untuk berkata mengait dan menyumbang dalam projek Mafla ni lah, dalam projek Benang Kasih untuk Syria. Jadi Mafla yang kita hasilkan ni ada pelbagai bentuk. Bukan Mafla untuk mereka sahaja yang berada di Syria, tapi ada juga Mafla yang kita buat, Mafla dari benang nipis yang sesuai digayakan dalam cuaca di Malaysia. Dan seterusnya kita ada Mafla yang memang khas, Mafla yang tebal yang memang khas untuk masyarakat di Syria, sahabat-sahabat apa kita panggil saudara-saudara kita di Syria yang kita kasihi, yang mana Mafla ni dia memang untuk kita menghadapi musim sejuk lah. Kita sediakan Mafla dan snow cap pasangan lah, cantik sedondon je kalau pakai, anak-anak tu pakai. Dan Mafla-Mafla ini sebenarnya kita sediakan sebenarnya bagi membantu anak-anak di Syria yang mengalami kita kata kesejukan. Kalau musim sejuk di Syria tu tahap kesejukan dia tu kata negatif 5 degree Celsius. Bayangkan negatif 5 degree Celsius, kita duduk kat Cameron Highland kan, berjalan-jalan kat luar pun pagi-pagi pun kita dah rasa sejuk sangat kan, kita pakai sweater. Ni negatif 5 degree. Baju sehelai dua helai sangat tak mencukupi. Dia sangat sejuk. Orang kata gangguan tu. Jangan. Apa internet saya apa? Maaf tuan-tuan dan puan, mungkin ada sedikit gangguan teknikal pada pihak Dr. Nusaibah. InsyaAllah. Jadi sementara kita menunggu Dr. Nusaibah balik ke balik online. Jadi kita insyaAllah kita boleh teruskan dengan Cik Jamil lah kot. Dari segi pandangan Cik Jamil lah. Dan bagaimana kita nak meneruskan ke depan ni, apa yang kita harapkan daripada masyarakat di Malaysia lah terutamanya kan, berdasarkan pengalaman dalam musim sejuk Cik Jamil sendiri kan, mungkin ada cerita yang Cik Jamil nak share kan yang mungkin tidak di-cover pada soalan pertama tadi, mungkin bagi menarik lagi lebih ramai penderma-penderma yang budiman untuk menyertai atau bersama kita dalam kempen kali ini, insyaAllah. Silakan Cik Jamil. Alhamdulillah, bagaimana yang kita sebut tadi, krisis Syria ni dah masuk tahun yang ke-11, 12. Dan begitu mengambil masa yang lama untuk dia keluar daripada krisis ini. Bagi saya, apabila saya melihat sesuatu musibah berlaku di negara kita, apabila Allah timpakan ujian, seperti mana saya sebut tadi, begitu cepat kita kira tempoh emergency response ataupun tempoh kesengsaraan, kalau kita istilahkan kesengsaraan itu begitu cepat, pulih kerana kita orang Malaysia begitu prihatin, cepat bertindak membantu sesama rakyat yang susah. Jadi mungkin atas kebaikan ini, jadi saya fikir Allah SWT tidak menangguh-nangguhkan penderitaan atau kesengsaraan mangsa musibah. Contoh yang terbaru banjir. Dan dalam masa yang sama sebenarnya orang Malaysia ni bukan sahaja prihatin sesama dalam negara. Begitu juga kalau orang tanya soalan kita, kenapa duk bantu orang luar saja, tak. Kita memang membantu orang dalam negara
dalam masa yang sama kita tidak melupakan saudara-saudara kita di luar negara. Jadi bagaimana saya sebut, kalau kita membantu dalam negara, dari segi asas kehidupan mereka itu masih kekal. Tidak berlakulah sampai perlu mereka duduk di shelter atau kemah. Macam kita orang Malaysia tak perlu shelter sebab rumah kita kukuh, masih ada. Tetapi kalau orang asing atau di luar negara sana, mereka lari daripada kampung mereka, mereka keluar daripada negeri mereka, mereka keluar dari kampung halaman mereka, dari rumah mereka, mereka menumpang kehidupan di tengah-tengah satu perkampungan yang bukan kampung dia orang punya. Dahlah bukan kampung orang punya, bukan dia lari itu daripada rumah rumah banglo kepada rumah flat, tak. Mereka lari daripada rumah banglo, mereka lari daripada rumah macam kita istilahkan rumah apartmen ke satu kehidupan yang penuh dengan satu perjuangan ataupun survival. Maklumlah daripada hidup dalam kemah, hidup daripada rumah batu atau rumah banglo kepada kehidupan dalam kemah. Jadi kita akan tetap terus membantu. Sampai bila? Sampai kita rasa sampai selesai masalah krisis kemanusiaan ini. Apa yang sedang berlaku ni ialah krisis kemanusiaan. Sebab sebagai seorang insan, sebagai manusia, kita berhak memiliki tempat tinggal. Kita berhak memiliki kehidupan yang mempunyai jaminan keselamatan. Kita berhak untuk hidup dalam keadaan bahawa anak-anak kecil berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ini semua tidak ada kepada kehidupan pelari. Jadi dengan sifat murah hati kita orang Malaysia ni yang sentiasa membantu, mungkin asbab Allah hantar ujian yang sebanjir pun taklah sebesar mana. Dan ujian tu tidak begitu lama. Jadi kebaikan orang-orang Malaysia ni saya percaya. Atas sebab itulah maka Allah sentiasa menjaga. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi itulah, kita lihat betul seperti apa yang Cik Jamil sebut tadi, maknanya kebaikan orang Malaysia ni memang tak dapat disangkal lagi lah kan. Betul lah. Mungkin ada asbab-asbab tertentu di sebab kebaikan ni yang menyebabkan kita sama-sama saling bersatu padu untuk membantu rakyat Malaysia yang terjejas baru-baru ni. Jadi kita mengharapkan seperti yang Cik Jamil kata, kebaikan ini tak terpadam dan akan terus disalurkan kepada mereka yang memerlukan di luar sana, yang telah mengalami ataupun telah berada dalam keadaan life survival selama dah 12 tahun dah. Kalau anak kecil itu kalau 12 tahun dahulu dia baru lahir waktu krisis ini berlaku, hari ini kalau kita kata budak darjah 6 lah di Malaysia ini, begitulah kan. Tapi bagaimana pendidikan mereka, bagaimana suasana mereka dibangunkan ataupun mereka dididik atau mereka dibesarkan, apakah mereka mendapat pendidikan yang sewajarnya, bagaimana situasi kesesaan itu sudah tentulah tiada lah, insyaAllah. Jadi begitulah, kita mengharapkan para pendengar yang bersama kita pada malam ini untuk bersama-sama yang kita one way or another, macam mana pun kita bantu semampu yang kita boleh, insyaAllah, untuk kita terus menjayakan kempen terutama yang dia dilaksanakan oleh haluan pada malam, insyaAllah. Baik, jadi saya lihat Dr. Nusabah sudah balik online. Baik Doktor, mungkin Doktor boleh sambung sedikit lagi tentang bagaimana projek ataupun kongsi sambungan daripada Mafla dan Snowcap yang kita di haluan sampaikan kepada saudara-saudara kita di Syria yang terjejas, insyaAllah. Baik. Saya teruskan ya. Terima kasih Puan Moderator. Moga-moga laluan kita pada malam ni lancar lah untuk kita teruskan dan tak terputus lagi. Jadi inilah yang saya sebutkan tadi, Mafla yang Snowcap yang kita rancang untuk hantar kepada rakyat Malaysia, rakyat Syria yang akan berhadapan dengan musim sejuk. Malah sebenarnya kita dah bawa sebahagian dan hantar ke sana ya. Dan Mafla yang pertama tadi saya sebut dia benang nipis, yang kedua yang tebal untuk dihantar, dan yang ketiga Mafla yang dihasilkan oleh relawan ni juga dia ada Mafla eksklusif daripada benang yang berkualiti tinggi. Dan Mafla ni adalah sekiranya ada
penderma-penderma ataupun penginfak-penginfak yang sudi memberi tajaan lebih daripada RM3,000, maka mereka akan dapat maflar eksklusif ni. Yang bernilai mahal lah sebenarnya. Kualiti maflar ni dia mahal. Kalau kita tengok harga maflar di pasaran dia sangat mahal sebenarnya. Dan ni dikait dengan begitu cermat dan begitu cantik, dan ada yang sebenarnya maflar-maflar ni kalau dijual di pasaran boleh mencecah ratusan ringgit maflar yang ada ni, yang eksklusifnya. Jadi package yang kita tajakan untuk maflar ini adalah tajaan musim sejuk. Kita ada maflar sahaja, snow cap sahaja, dan maflar dan snow cap. Jadi inilah antara maflar-maflar yang telah dihasilkan oleh relawan Hal Wanita. Jadi hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian, saya ingin menegaskanlah di sini usaha-usaha yang dibuat oleh Hal Wanita dan juga relawan-relawan dalam menjahit maflar ini membuktikan sumbangan wanita walaupun di rumah sebenarnya dia boleh pergi jauh. Walaupun gerak kerja hanya di rumah dan tidak kelihatan di lapangan. Kalau lelaki, bagi saya cemburulah dengan Tuan Jamil. Dia boleh ke sana, sarungkan sendiri di leher anak-anak tu, syahdunya lebih. Tapi sebenarnya usaha-usaha para wanita di rumah ini sebenarnya besar. Walaupun kita tak nampak di lapangan, tapi usaha-usaha ini macam mana dikatakan sebagai pemula. Pemula kepada sumbangan yang lebih besar kepada masyarakat di Syria. Dan pasukan yang terdiri daripada 93 orang relawan ni, dia telah berjaya menghasilkan sebanyak 1000 maflar yang cukup cantik dan cukup kita kata hasil jahitan dia tu cukup menarik lah. Kalau saya sendiri, saya teringin sangat nak memiliki satu lah daripada maflar-maflar yang ada ni. Jadi tapi sebenarnya kita menyediakan maflar ini untuk membantu anak-anak yang kita kasihi dan saudara-saudara yang kita kasihi di Syria yang berhadapan dengan musim sejuk yang cukup dingin. Jadi package yang kedua yang kita ada adalah package jualan amal yang kita boleh beli untuk kegunaan sendiri. Ini maflar saja. Ini adalah maflar yang saya katakan tadi nipis, yang dibuat untuk rakyat Malaysia pakai. Kan rakyat Malaysia ni suka juga bergaya kan. Kalau pergi Cameron, beli juga. Pergi Kundasang, pakai juga maflar. Nak merasa juga macam pernah apa kata memakai pakaian di tempat-tempat musim sejuk. Jadi instead of kita sekadar membeli, kita boleh je beli maflar dekat kedai-kedai yang jual maflar tu kan. Kedai-kedai traveller whatsoever, kedai maflar yang branded. Tapi di sini kita dapat serampang dua mata. Kita beli maflar untuk kita pakai dan kita dapat juga amal soleh ataupun kita kata saham yang kita bina di akhirat sana untuk kita beri kepada rakyat Syria. Kita beli untuk guna sendiri, tapi duit yang kita sumbangkan itu dalam membeli maflar ini dia menjadi infak yang kita akan jadikan dana untuk terus menyediakan benang untuk para pengait mengait maflar-maflar ini. Jadi usaha-usaha ni memang kita akan teruskanlah. Jadi boleh lihatlah betapa cantik maflar-maflar yang ada ni yang telah dihasilkan. Jadi pada anda yang di luar sana yang berminat nak beli maflar, jangan lepaskan peluang untuk grab peluang ni membeli maflar yang disediakan oleh relawan Hal Wanita. Dan package yang ketiga adalah maflar untuk dijadikan souvenir sagu hati. Jadi yang ni maflar sahaja. Maflar sahaja. Jadi package-package ni boleh lihatlah nanti, saya tak nak cerita, nanti akan ada pelancaran yang akan ceritakan tentang macam mana nak dapatkan maflar-maflar ini. Jadi saya menyerulah kepada semua rakyat Malaysia untuk kita sama-sama menjadikan infak yang terbaik kita. Bukan di dunia ini, tapi di akhirat sana. Jadi kalau kita dapat menyediakan infak terbaik kita ini, maka kalau kita dapat menyediakan infak yang terbaik kita ini, maka kita harapnya Allah kira amal-amal soleh kita ini di akhirat nanti. Allah kira sebagai amal soleh yang akan menjamin atau menjanjikan kebaikan kita bukan sekadar di dunia maupun di akhirat sana. Jadi Hal Wanita Malaysia mengucapkan berbanyak-banyak
terima kasih dan mengucapkan penghargaan yang tak terhingga kepada semua pengaid-pengaid di seluruh Malaysia di atas usaha, kesungguhan dan kegigihan mereka menyediakan maflar untuk rakyat Syria ini. Tanpa orang kata sebenarnya mereka menyediakan ni dengan inisiatif sendiri. Bukannya kita ada janjikan bayaran lumayan. Mereka adalah relawan yang buat dengan ikhlas hati yang mengubah hobi jadi amal. Jadi itu satu perkara yang saya rasa masyarakat di luar sana patut tahu dan patut contohi. Sekiranya mereka mempunyai kelebihan yang sama, mereka mempunyai kemampuan yang sama untuk mengait, kita mengalu-alukan untuk menyertai kumpulan relawan kita sama-sama mengait maflar untuk kita hantar di Syria nanti. InsyaAllah. Serah semulalah kepada Fahmi. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih Doktor. InsyaAllah kita mengharapkan agar yang terbaik lah untuk kempen Benang Kasih untuk Syria ini kan. Projek yang tetap berjalan ini kita harapkan akan berjalan lancar kan. Jadi Doktor kata tadi maknanya lebih kurang 90 orang bekerjasama untuk melaksanakan projek ini, menjayakan lagi. Jadi mungkin sikit kot Dr. Usaimah, mungkin adakah harapan ataupun adakah sedikit konsien bagaimana, adakah kempen kita kembangkan lagi ke kepada lebih ramai pengaid ke, ataupun bagaimana mereka boleh bersama-sama, mungkin ada sedikit sebelum terakhir sebelum kita mengakhiri forum kita pada malam ni, insyaAllah. Ya, kita memang target lah untuk kita teruskan bantuan ni sampai kita kata musibah, misi kemanusiaan ni, musibah kemanusiaan ni kepada rakyat Syria ni berakhir. Maksudnya selagi mereka memerlukan, kita akan terus membantu, tak kira masalah kita akan usaha. Dan kita kena sama-sama merasai tanggungjawab membantu masyarakat Syria ni. Bukan berkata macam Tuan Jamil sebelum tadi telah disebut kita bukannya tak bantu rakyat Malaysia, kita bantu. Tapi ada bahagian juga kita lorongkan, kita beri kepada rakyat kita di Syria. Sebab Syria ni adalah bumi yang barakah yang Allah sebut dan Rasulullah sebut sebagai Biladus Syam. Biladus Syam ni antara bumi-bumi yang barakah yang kita kena sayang dia. Kita kena beri perhatian pada dia. Dan negara-negara Islam yang bergolak, takkan kita sanggup sahabat kita, saudara-saudara kita di Syria tu mengalami kesusahan, kesejukan, dan kita pejam mata. Sedangkan kita di Malaysia ni sangat mewah, sangat selesa, dan Allah memberi kita pelbagai nikmat. Jadi kita kena merasai bahawa Allah panggil kita untuk memberi bantuan, dan kita kena sama-sama mengingati hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda berkata, "Man nafasa min mu'min qurbatan min qurbi dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurbil yaumal qiyamah." Jadi kata Nabi, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin, nescaya Allah pun akan melepaskan daripadanya satu kesusahan di hari kiamat. Jadi kita tak nak ke grab bantuan ni, kelebihan ni. Jadi harapan saya semua rakyat Malaysia yang sama-sama mendengar pada malam ni, marilah sama-sama kita mengambil peluang untuk berinfak. Dan marilah sama-sama kita memberi talian kasih kita, benang kasih kita kepada rakyat Syria melalui pembelian maflar. Dalam pada kita bergaya, kita beli daripada medan yang kita boleh beramal. Dan sekiranya anda adalah pengaid, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama mengubah hobi anda tu menjadi amal. Supaya kita boleh hasilkan lebih banyak lagi. Dan kita tak ada lagi isu bila kita hantar ke sana tak cukup. Sedih ya. Kalau kita jadi mak ni, nenek-nenek ni, dia bila kita bagi kat semua anak-anak tiba-tiba tak cukup satu, dia sesuatu yang menyentuh hati. Jadi kalau boleh kita dapat buat dengan lebih banyak, dan lebih banyak ni sebenarnya diperlukan pelbagai. Kita perlukan dana, kita perlukan tenaga. Jadi tenaga kita perlukan relawan. Jadi kita sangat menjemput semua relawan untuk join, semua rakyat Malaysia untuk join sebagai relawan. Boleh hubungi Puan Mariani di talian 011 1102 4552.
011-1102-4552 untuk tanya lebih lanjut atau untuk bersama-sama kami dalam projek benang kasih untuk Syria. Saya serah semula kepada kami. Allah Alam. Baik, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Dr. Saibah atas penerangan bagaimana mereka atau masyarakat yang di luar sana berminat untuk menyertai kita di haluan ni dalam projek benang kasih untuk Syria ni untuk sama-sama menyumbang tenaga. Bagaimana cara sekalipun insya-Allah kita boleh lakukan apa saja. Walaupun sedikit tu, tapi sedikit itulah yang akhirnya akan boleh memberikan impak yang lebih besar pada akhirnya insya-Allah. Jadi saya ingat dengan berakhirnya soalan kepada Dr. Nusaibah tadi, maka berakhirlah forum kita pada malam ini. Tapi kita belum habis lagi malam-malam ini insya-Allah. Saya ingin mengucapkan dahulu terima kasih kepada Encik Jamil dan Dr. Nusaibah kerana telah meluangkan masa bersama kita dalam forum Syria di hati kita sebentar tadi. Moga-moga sedikit perkongsian, sedikit penerangan, sedikit nasihat dan harapan yang telah disampaikan tadi akan memberi suatu bentuk anjakan dalam diri kita, para pendengar yang berada bersama pada malam ini insya-Allah, dan untuk para sukarelawan di luar sana yang ingin bersama-sama membantu saudara-saudara kita, rakyat-rakyat di Syria yang berada dalam keadaan yang kata suffering since 11 years ago dia kan, telah sengsara daripada 11 tahun dah. Dan jadi inilah peluang untuk sama-sama kita bersama bergerak sekali untuk menjayakan kempen kita pada hari ini insya-Allah. Jadi kini tibalah acara bagi program kita pada malam ini, iaitu slot pelancaran kempen benang kasih untuk Syria. Saya dengan ini berbesar hati menjemput Dr. Abdullah Sudi Abdul Rahman, Presiden Haluan, bagi menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan kempen benang kasih untuk Syria. Silakan Doktor. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang dikasihi Tuan Moderator, yang dihormati, dikasihi barisan panelis forum, tuan-tuan, perempuan, sidang penonton sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah taufik hidayah, rahmat dan razanya dapat kita bersama pada malam ini secara maya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga baginda, para sahabat mereka yang memperjuangkan risalah yang mulia ini. Saya ingin merakamkan ucapan Sabas pada Biro Halu Wanita dengan kerjasama Biro Misi Kemanusiaan dan juga Biro Media Haluan atas usaha murni dan gerak kerja membantu saudara kita di Syria yang sedang menghadapi musim itu. Ini sangat bertepatan dengan moto haluan Malaysia ini, iaitulah berakhlak, mendidik dan berbakti. Alhamdulillah, ini adalah satu manifestasi daripada apa yang telah kita jadikan sebagai slogan ini. Sukacita juga dimaklumkan, haluan telah melibatkan membantu saudara kita di Syria, Turki, Jordan, dan Lebanon dan lain-lain negara juga sejak 2012 lagi. Yang terkini haluan telah berjaya menyiapkan sebuah telaga air di kamp pelarian
Darul Akram di perkampungan Sandara, Ontarin City, yang terdiri pada 293 buah keluarga. Kita juga turut menyantuni sebagian mereka yang berada di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penuntung yang dihormati, suasana yang ada di Syria ini seperti yang telah dijelaskan oleh ahli forum kita tadi, Tuan Jamil, di mana suasana yang disebut sebagai basic needs ataupun keperluan asasnya sangat-sangat tidak ada. Dan dibandingkan dengan Malaysia, walaupun menghadapi banjir yang sangat berat berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya, tetapi lepas banjir boleh balik rumah semula walaupun rumah sudah kosong. Tetapi bagi orang Syria yang sudah berbelas-belas tahun, bahkan pelarian mana pun, saya pernah pergi ke sempadan Somalia dengan Kenya, lebih kurang 25 tahun duduk di kamp pelarian. Bayangkanlah 25 tahun duduk di kamp pelarian dengan perkara-perkara asasnya sangat-sangat menyedihkan. Pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan, semuanya perkara-perkara asas ini dalam keadaan sangat menyayat hati. Dalam keadaan kita sekarang ini, dalam apa yang kita bincangkan pada malam ini, itulah Syria diuji dengan kesempitan hidup dan sedang mengharungi musim sejuk. Cuba kita bayangkan bagaimana mereka hendak meneruskan kehidupan seharian tanpa keperluan asas yang mencukupi. Seperti yang disampaikan oleh Tuan Saibah tadi, bahawa sejuk mereka adalah sangat sejuk. Kita di sini kalau 20 ke atas itu sejuk, tetapi mereka -5, maknanya -5 degree Celsius. Ini sejuk yang sangat sejuk maknanya. Kekurangan selimut, pakaian, bekalan makanan, bahan bakar dan ubat-ubatan, ini adalah satu realiti yang ada pada mereka. Mereka amat perlukan bantuan, mereka perlukan kita. Adakah kita cakna dengan tangisan keperluan mereka, atau kita milih hanya untuk memekakkan telinga dan menjadi mata? Inilah satu perkara yang sangat besar, perlu kita ambil kira. Sebab apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang-orang beriman itu bersaudara. Tetapi manifestasi persaudaraan itu harus kita lahirkan dalam bentuk amalan. Dan salah satunya ialah seperti apa yang dilaksanakan oleh haluan kita, misi kemanusiaan dan media haluan ini. InsyaAllah. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud barang siapa tidak mengambil berat urusan umat Islam, maka bukanlah mereka daripada kalangan. Inilah perkara yang menakutkan kita. Jika kita tidak melibatkan diri dengan keperluan umat Islam, sama ada dalam negara atau luar negara, sebab semua yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum, itu adalah merupakan perkara yang menjadi asas dalam kehidupan kita. Inilah yang seharusnya kita lahir dalam kehidupan kita untuk membantu sesama kita. Apalagi kita selalu sentiasa diperingatkan dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita harus bekerjasama dalam menolong dan perkara takwa dan memberikan perkara basic needs ini kepada sahabat-sahabat saudara kita di Syria dan di mana-mana, adalah perkara yang sangat menjadi tanggungjawab kita bersama. Alhamdulillah, keprihatinan tuan-tuan rakyat Malaysia yang cakna sedikit sebanyak dapat meringankan beban hidup yang sedang ditanggung oleh mangsa krisis kemanusiaan ini. Semoga kita terus diberikan kelapangan oleh Allah SWT untuk membantu saudara kita di dalam atau di luar negara. Terima kasih kepada semua yang telah menghulurkan sumbangan untuk meringankan beban. Semoga Allah sentiasa memberkati kehidupan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan sidang penuntung yang dirahimkan. Inisiatif yang dilaksanakan oleh Han Wanita, ia telah menyediakan maflar dan snow cap yang peringkat awalnya secara kecil-kecilan di peringkat negeri, sekarang telah merebak menjadi peringkat negara. Adalah satu inisiatif yang perlu kita beri penghormatan dan sanjungan.
di mana telah diceritakan tadi bahawa mula pada tahun 2019 dalam skala kecil, kini 2022 telah mendapat perhatian berbagai pihak dan berkembang menjadi projek nasional. Tabas dan tahniah kepada semua yang terlibat. Projek ini unik kerana membuka ruang sumbangan daripada rakyat Malaysia dalam bentuk yang berbeza dengan mengumpulkan para wanita yang mempunyai kemahiran, hobi dan minat yang sama untuk berbakti di jalan Allah. Ini adalah satu perkara yang sangat besar maknanya. No? Yang sangat penting, tuan-tuan, puan-puan sekalian, hari ini hidup kita setiap hari sangat perlu untuk kita cari duit. Untuk kita laksanakan tugas dan tanggungjawab kehidupan ini sebagai khalifah Allah di muka bumi. Begitu juga sebenarnya duit ini pada masa yang sama harus kita cari, tapi proses cari duit perlu kita kekalkan supaya dia berada di atas landasan dapat pahala. Landasan yang dikehendaki oleh Allah SWT cari duit tapi dapat pahala. Mana duit kita dapat, pahala kita dapat. Tetapi yang menjadi suatu yang menyeronokkan, membahagiakan dan insya-Allah menjadi kebahagiaan yang berkekalan ialah duit yang kita dapat tadi kita transform pula menjadi pahala. Dan salah satu daripada proses nak transformkan duit menjadi pahala ini ialah dengan memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang berada di Syria ini, apa yang kita bincangkan pada ini, untuk kita berikan perhatian yang sepatutnya. Dan sekali lagi tahniah kepada para relawan yang lebih 90 orang yang telah maknanya boleh merubah hobi kepada pahala. Nah, merubah hobi kepada duit dan duit kepada pahala. Ini adalah satu perkara yang sangat besar dalam kehidupan kita. Tahniah lagi. Nah, projek ini juga adalah inisiatif yang bijak kerana ia merupakan projek self-funding yang mana dana yang didapati daripada jualan, amal dan tajaan pembelian dan digunakan sebagai kos untuk pembelian bahan mentah dan juga bantuan kepada sukarelawan wanita yang terlibat yang ada di antaranya dalam kalangan mu'alaf dan asnaf. Ini satu perkara yang sangat-sangat perlu kita kembangkan. No? Satu contoh yang besar yang harus kita kembangkan di mana kita tak ada excuse. Tak ada excuse untuk kebajikan ini. Maknanya tak ada duit, self-funding. Sikit sahaja. Nah, kita perlu pada skill untuk nak laksanakan tugas tanggungjawab ini. Alhamdulillah. Jadi untuk tahun 2022 ini, kita membuka peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan rakyat Malaysia untuk bersama-sama menjayakan projek ini dengan membeli dan menaja maflar dan snow cap yang cukup halus, jahitan dan menarik oleh coraknya seperti yang telah ditunjukkan semasa pembentangan dalam forum tadi. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. No? Orang yang bermanfaat pada orang lain, itulah orang yang baik. Jadi oleh sebab itulah yang kita sebut slogan kita awal-awal tadi, berakhlak, mendidik, lepas itu berbakti. Manakala kita berakhlak, kita tidak mendidik, kita tidak berbakti, maka kita tidak jadi orang yang terbaik. Karena yang terbaiknya ialah yang boleh beri sumbangan. Jadi inilah yang harus kita laksanakan. No? Jadi untuk tahun 2022 ini kita membuka peluang kepada tuan-tuan. Nah, difokus kepada tuan-tuan. Tapi sebenarnya nak bagi duit ni puan-puan boleh, tuan-tuan boleh. Tapi biasanya kerja mengait ni adalah kerja puan-puan. No? Yang mengait ni kerja puan-puan. Tapi ada juga orang lelaki yang pandai mengait. Tetapi biasanya tangan yang mengait ini adalah tangan halus yang Allah berikan kepada puan-puan. Semoga seluruh rakyat Malaysia bersama menjayakan projek ini dengan membeli dan menajam maflar dan snow cap yang cukup halus jahitan dan menarik pula coraknya. Jadi membeli menaja ini adalah kerja tuan-tuan dan puan-puan jugalah. Tuan-tuan puan-puan sidang penonton yang beriman. Rasulullah SAW kita tadi, kita dah sebut tadi bahawa khairun nas anfa'uhum linnas. Dan tidak dapat dinafikan projek ini merupakan satu inisiatif menarik dalam menyebarluaskan dakwah. Inilah yang selalu kita sebut dakwah bil hal ini. Kita jangan duk cakap saja nak kena buat baik tadi ni. Tapi kita laksanakan dalam bentuk mengait dan menyumbangkan ini dalam bentuk yang jelas nampak dipandang oleh mata yang telah dilaksanakan oleh kemahiran yang ada. Jadi sebenarnya medan dakwah ini tidak terhad kepada sempadan geografi atau politik. Dapat dilaksanakan dalam pelbagai bentuk yang lebih luas
agar hakikat Islam dapat dihayati oleh semua lapisan masyarakat di seluruh pelosok bumi ini, insyaAllah. Jadi marilah kita sama-sama mengambil kesempatan ini untuk terus membantu mereka dan buat peluang, merebut peluang dalam kemping tajaan dan jualan mafta dan snow cap ini. Semoga projek seumpama ini dapat diteruskan lagi pada tahun yang akan datang. Ingatlah, satu slogan yang sangat penting ialah hak mereka sebenarnya mendapat bantuan. Tetapi pada masa yang sama, hak mereka itu adalah tanggungjawab kita. Ini perkara yang sangat penting. Maknanya hak mereka, bila kita kata hak, mereka boleh minta, tanya. Tanggungjawab, ini harus kita laksanakan. Bila jadi tanggungjawab, maknanya menjadi wajib. Jadi kita jangan ambil mudah benda ini. Itu dia, kita. Tak ada siapa. Kita tak boleh nak kata lu, gua, tak boleh. Ini adalah hak mereka untuk mendapat bantuan ini. Kerana Allah jadikan kita ini bersaudara. Jadi sebab itu, mereka perlu bantuan, maka kita mesti berikan bantuan ini. Kerana dia adalah hak. Dan, tuan-tuan sekalian, ingin saya sebutkan sedikit dalam satu kajian yang dibuat di seluruh dunia tentang tentang tabiat membantu yang ada di seluruh negara di dunia ini. Nah, dalam satu kajian yang dibuat di seluruh dunia, Malaysia adalah negara yang teratas di kalangan negara-negara Islam. Tapi dia sudah nombor 11. Walaupun nombor 11, tetapi sebenarnya negara Islam yang pertama pada kajian yang dibuat itu pada tahun 2015. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting kita tingkatkan atau kita pertahankan dan tingkatkan budaya ataupun lifestyle kita yang suka membantu ini. Inilah yang berlaku seperti yang berlaku pada banjir baru ini, di mana saya tengok dalam video yang dihantar itu, maknanya projek balas budi ini orang-orang Kelantan kepada orang Selangor. Ini satu perkara yang sangat penting. Jadi apalah salahnya kalau kita sebut balas budi juga kepada orang-orang Arab sana, sebab mereka lah yang telah membawa Islam kepada kita. Dan bumi Syam ini adalah bumi Anbiya. Bumi Syria inilah bumi Syam seperti yang disebut tadi adalah bumi Anbiya. Jadi oleh sebab itulah kita seharusnya bersama-sama untuk laksanakan tugas dan tanggungjawab ini, insya-Allah. Sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah dan sabar kepada pihak ahli wanita Malaysia dan mereka yang terlibat menjayakan projek istimewa ini. Termasuk sukarelawan, orang yang mengait, terutamanya di kalangan wanita dan tentu juga ada di kalangan golongan asnaf dan golongan ma'alaf. Semoga projek ini memberi manfaat yang besar kepada saudara kita di Syria dan dapat dikembangkan kepada negara musim sejuk. Kepada negara musim sejuk yang lain pada masa akan datang. Akhir kalam, semoga Allah SWT memberkati segala hasrat dan usaha baik yang telah dilaksanakan ini. Dengan lafaz mulia Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini meresmikanlah pelancaran benang kasih untuk Syria. Selamat membeli, selamat beramal, dan selamat melaksanakan tugas amal ma'ruf nahi munkar. Dan selamat sentiasa berada dalam keadaan bantu-membantu khairun nas anfa'uhum linnas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
dengan berakhirnya tayangan montaj sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada malam ini. Terima kasih diucapkan kepada yang dikasihi Dr. Abdul Siddiq Abdul Rahman, Presiden Haluan, atas kesudian merasmikan seterusnya melancarkan kempen Benang Kasih untuk Syria. Sekali lagi diucapkan terima kasih juga kepada panelis forum Cik Jamil dan Dr. Saibah yang telah berkongsi pengalaman dan penerangan berkenaan kempen ini. Dan kepada para sukarelawan dan ahli haluan serta para penderma yang budiman, semoga Allah Ta'ala merahmati segala usaha dan sumbangan anda semua dan memberikan sebaik-baik ganjaran di sisinya nanti, insya-Allah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian dari kami di TV Haluan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.